Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kita teruskan bacaan kita kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum Sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada minggu lepas kita sudah pun membaca bagaimana apa yang berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat berada di Tabuk, di mana peperangan tidak berlaku dan Allah Subhanahu wa taala bukakan seluas-luasnya pintu yang baru untuk umat Islam, di mana kerajaan-kerajaan yang dahulunya berlindung di bawah musuh Islam, iaitu Rom, Nasrani, akhirnya tunduk di bawah kekuasaan Islam. Dan mungkin itu satu hari nanti menjadi asbab untuk mereka ini akhirnya nanti masuk Islam. Jadi maknanya misi Tabuk Nabi SAW menemui kejayaan. Walaupun tidak berlaku peperangan secara fizikal, pertumpahan darah, tetapi ada sahabat yang meninggal ketika di Tabuk. Dan malam ni saya kongsikan satu cerita kewafatan seorang sahabat bernama Abdullah Dzil Bajjadin. Namanya Abdullah je lah. Dzil Bajjadin ni nama gelaran dia. Seorang sahabat bernama Abdullah radhiyallahu anhu, di mana pada satu hari seorang sahabat lain bernama Ibnu Mas'ud menceritakan, aku bangun pada waktu malam, tengah malam ketika di Tabuk, di dalam kepekatan malam aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia bersama dengan Nabi. Ibnu Mas'ud lalu aku terlihat ada nyalaan api di dalam kawasan kemah-kemah muaskar, kemah-kemah askar Islam, tentera Islam. Lalu aku pun cari dari mana datangnya nyalaan api ini, dan aku pun melihat. Dan apabila aku sampai di situ, aku melihat adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa mereka berada di situ menyalakan api? Rupa-rupanya seorang sahabat bernama Abdullah Dzul Bajjadin Al-Muzni telah pun meninggal dunia. Mungkin sebab sakit, mungkin sebab sampai ajal dan sebagainya lah, bukan sebab dibunuh ataupun apa-apalah, sampai ajal dia. Dan ketika itu berada di Tabuk. Dia ikut peperangan Tabuk. Dan ketika itu Rasulullah SAW bersama-sama dengan sahabat yang lain sedang ingin mengebumikan Abdullah ni di waktu malam. Lalu ketika Rasulullah SAW berada di samping liang lahatnya, dan Abu Bakar dan Umar merapatkan atau menurunkan jenazah Abdullah ni masuk ke liang lahat, kata Rasulullah SAW, Rasulullah membaca satu doa ataupun berucap di samping jenazah Abdullah ini, Allahumma inni amsaitu radiyan anhu fardi anhu. Ya Allah, aku masuk ke waktu malam ini dalam keadaan aku redha dengannya, dengan sahabat ini, maka ya Allah redhalah juga kepada beliau. Lalu Ibnu Mas'ud yang ketika itu mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hati, ya laitani kuntu sahibal hufrah. Alangkah baiknya kalau aku inilah yang dalam liang lahat ni. Sebab apa? Dapat doa dan kepastian redha daripada Rasulullah, dan Rasulullah minta Allah redha pula dengan jenazah ni. Maknanya husnul khatimah lah, kan? Confirm syurga lah tu kalau Rasulullah minta dah redha, dan Rasulullah doakan pula keredaan Allah ke atas jenazah tersebut. Sehingga Ibnu Mas'ud berharap kalau boleh biar akulah yang jadi jenazah tu. Pasal kita yang tak mati lagi tak tahu macam mana kita akan meninggal. Jadi sahabat ini bernama Abdullah Dzul Bajjadin. Kenapa namanya Dzul Bajjadin ataupun gelarannya? Sebab satu masa dulu ketika dia nak masuk Islam, dia ni dihalang oleh kaumnya untuk masuk Islam dan di pressure supaya meninggalkan Islam ketika dia baru mula-mula masuk Islam, dan kaum dia sehingga menghalau dia keluar dan meninggalkan dia di satu tempat bernama Bajjad. Tu asal usul kenapa gelaran dia Dzul Bajjadin. Lalu ketika dia ditinggalkan di tempat bernama Bajjad ini, maka dia pun melarikan diri daripada kaumnya dan pergi kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini seorang sahabat yang maknanya daripada awal masuk Islam sendiri adalah seorang yang gigih, cekal dan istiqamah di atas keimanan dia, maka menemui pengakhiran yang baik dalam keadaan sebaik-baik keadaan lah ketika dalam misi jihad, dan dengan doa daripada sebaik-baik manusia iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi ini antara kisah sahabat yang meninggal dalam perang Tabuk. Selain daripada itu, kita tidak jumpa catatan sirah yang menceritakan ada ataupun tidak mana-mana sahabat yang terkorban, sebab tidak berlaku pun peperangan. Dan ulama sebenarnya mengambil juga faedah daripada cerita Abdullah ini, bahawa diharuskan mengebumikan mayat pada waktu malam. Kan selalu kita baca cerita ni, kebumi jenazah ni, mungkin zaman Nabi tu banyak waktu siang, pasal dulu lampu tak ada kan. Jadi tunggu siang lah. Tapi daripada hadis ataupun cerita ini menunjukkan keharusan, sebab Rasulullah sendiri yang meminta dikebumikan Abdullah ini pada waktu malam. Jadi bolehlah kan, boleh dikebumikan jenazah orang Islam pada waktu malam, sebagaimana yang berlaku kepada Abdullah. Baik, jadi itu kisah yang berlaku di Tabuk, dan kita pun dah baca panjang lebar kisah yang berlaku di sana pada minggu lepas. Pada malam ini insya-Allah kita nak melihat beberapa perkara yang berlaku dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ke Madinah. Daripada Tabuk nak balik ke Madinah, dan perjalanan ni pun jauh kan. Tak banyak kisah, tapi ada satu dua kisah yang saya rasa berbaloi untuk kita berikan perhatian, sebab dia menzahirkan atau memamparkan kepada kita watak yang mungkin selama ni kita tak nampak sangat niat jahat dia. Tetapi semenjak daripada peristiwa ini dan balik nanti ke Madinah, kita akan lebih nampak, orang kata nampak belang watak ini, iaitu watak apa? Golongan munafik. Watak golongan munafik. Baik. Jadi dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum ini menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak pulang, Rasulullah bersama dengan sahabat balik melalui satu kawasan bernama Aqabah. Bernama Aqabah. Aqabah ni kalau hari ni di Jordan lah. Saya sendiri yang di persimpangan Laut Merah tu. Kalau Laut Merah tu persimpangan di antara Jordan, Mesir, Saudi, Palestin. Kan situ ada satu teluk, orang panggil teluk Aqabah. Teluk itulah. Tapi Aqabah ni mungkin kawasan yang besar. Dan di kawasan Aqabah ini ketika itu ada banyak bukit-bukit yang tinggi, yang curam, lereng-lereng bukit, dan ada lembah, tapi lembah ni bawah sikit. Jadi ketika Rasulullah SAW bersama dengan berapa ni, puluh-puluh ribu ni tentera-tentera Islam ni berjalan sampai di situ. Setengah riwayat kata waktu itu waktu malam. Saya tak pasti sangat, sebab jarang bila kita baca kisah Nabi jarang berjalan waktu malam. So ada satu riwayat kata ni berlaku waktu malam, tapi riwayat lain tak nyatakan ni exactly pada waktu bila. Tapi kita akan mungkin faham sebab kenapa dikatakan berlaku waktu malam. Nanti kita akan baca. Sama ada waktu malam atau waktu yang mungkin dah nak senja sebagainya, tak berapa nampak dah. Jadi bila sampai di kawasan ini, Rasulullah SAW tengok kalau nak lalu lereng-lereng gunung, dia kalau lalu wadi, lalu lembah, bawah lembah tu jauh sikit mungkin barangkali perjalanan dia, tapi lapang. Kalau nak mudah lalu Aqabah ni, nak cepat lalu lereng-lereng gunung. Tapi Rasulullah fikir kalau lalu lereng gunung ni beramai-ramai ni berisiko tinggi, kok ada yang nanti terjatuh dan aksiden. Maknanya jatuh dengan unta dengan apa sebagainya, jatuh ke bawah, sebab lereng-lereng ni berada di kedudukan yang curam. Jadi Rasulullah SAW perintah kepada semua sahabat tentera yang lain ni untuk lalu bawah, lalu wadi, lalu lembah di bawah ni, sebab lebih selamat dan lebih lapang. Jauh sikit pun tak apalah. Tapi Rasulullah sendiri kata, aku bersama dengan dua orang sahabat, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dan juga Huzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu,
akan jalan dengan Rasulullah melalui lereng-lereng gunung, lereng bukit. Saya cuba cari sebab apa Rasulullah tak jalan sama-sama dengan tentera. Mungkin agaknya Rasulullah nak tengok dari atas ke apa dan sebagainya, wallahu alam. Tapi disebabkan ini berlaku sesuatu peristiwa, mungkin tu hikmah dia agaknya. Jadi Rasulullah berjalan naik unta. Depan Rasulullah ada Ammar bin Yasir, belakang Rasulullah ada Hudzaifah Al-Yamani. Kan, maknanya sebab jalan tu sempit, jadi kena ada unta depan tu yang bawa unta belakang, dan unta belakang pula dia, saya pun tak pernah naik unta, tapi kalau lebih kurang kau rasa naik kuda kan. Jadi kalau kuda belakang pressure, kuda tu pun dia jalan lagi, dia tak berapa nak takut kan. Jadi Rasulullah maknanya minta kuda belakang ni terus push supaya kita semua cross. Kuda depan sekali pula cari jalan yang betul. Jadi Rasulullah duduk di tengah-tengah. Lebih kurang macam itulah bayangan yang saya faham daripada hadis ni. Jadi Ammar bin Yasir duduk depan, Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu duduk di belakang. Jadi ketika Rasulullah melalui lereng bukit ini bersama dengan dua orang sahabat ni, berlaku sesuatu. Dalam keadaan yang nampak tak nampak, Hudzaifah kata, aku terdengar, ni yang cerita ni Hudzaifah dalam hadis, aku dengar seolah-olah ada sekumpulan manusia datang ke arah kami. Ada setengah riwayat kata datang dari belakang, ada yang kata datang dari depan. Dan dalam riwayat menyebut 14 atau 12 orang beramai-ramai datang ke arah Nabi SAW. Apabila melihat ramai orang nak datang ni, Hudzaifah mula bau ini something yang mungkin cuba untuk mencederakan atau mengapa-apakan Rasulullah. Dan memang betul, 12 atau 14 orang ini sebenarnya ialah sekumpulan munafik, yang mana mereka ini menantikan peluang untuk apa? Untuk cari jalan bagaimana nak buat satu accident, yang dengan accident itu akan mengorbankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is the first event, ataupun ini satu catatan pertama yang menunjukkan cubaan daripada orang munafik untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia percubaan bunuh Nabi ni banyak kali berlaku. Ada setengah orang kata dah 8 kali 9 kali. Daripada di Mekah dulu lagi, Abu Jahal pernah, masa Nabi nak keluar hijrah pun Suraqah bin Malik kejar pun pernah. Kan, sampai di Madinah pun ada 2-3 kali orang Yahudi cuba. Yang latest tu yang hidang kambing pada Nabi, letak racun. Kan, ada yang juga datang daripada Mekah nak menuntut bela, cuba nak bunuh kemudian masuk Islam. Jadi percubaan membunuh Nabi pernah berlaku banyak kali, tetapi ini pertama kali. Macam seolah-olah selama ni depa ni tak tunjuk belang lagi, tapi kali ni mereka mencari peluang. Cumanya beza percubaan membunuh ni, ketika mereka datang ke arah Nabi ni, Hudzaifah perasan ketika aku ni pergi nak menghalang mereka ni, aku tak kenal mereka. Sebab apa? Semuanya datang ke arah Nabi dalam keadaan memakai tutup muka. Mungkin tutup muka dengan kain ataupun pakai topeng apa, Allahu a'lam lah. Tapi dalam bahasa Arab sebut multathimun, maknanya wajah tidak kelihatan. Jadi Hudzaifah pun tak sure ni orang siapa ni, tapi Hudzaifah kata aku perasan kuda dia tu aku kenal. Kuda dia tu aku kenal. Jadi hampir-hampir Rasulullah SAW, kalaulah sebab bukan dihalang oleh Hudzaifah, hampir-hampir unta-unta mereka ni akan jadi kelang kabut dan mungkin akan jatuh daripada lereng, jatuh ke bawah. Jadi Nabi SAW cakap kepada Hudzaifah, halang mereka, dan cakap kepada Ammar, bawa terus aku, bawa sampai kita lintas selamat daripada kawasan ni. Hudzaifah pun pergi halang orang-orang tu dan cuba untuk tengok siapakah dia orang-orang ini. Jadi bila sampai di satu tempat yang dah selamat sikit, Rasulullah pun panggil balik Hudzaifah. Rasulullah tanya pada Hudzaifah, kamu nampak tak siapa yang datang pada kita tu? Hudzaifah kata, aku tak nampak. Aku macam cam lah, kuda-kuda tu macam aku rasa memang orang kita ni, bukan orang luar, orang kita ni. Jadi Nabi SAW kata kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, ni aku bagi tahu kepada engkau, ni maknanya wahyu lah. Yang datang menyerang kita tadi tu ialah segolongan munafiqin yang nak membunuh aku sendiri.
Dan Rasulullah SAW memberitahu kepada Huzaifah ke semua senarai nama orang yang ada dalam kelompok tadi, 12 orang. Dan di atas sebab inilah Huzaifah, dan dalam banyak hadis Huzaifah kata, aku seorang je yang tahu senarai ini, sebab Nabi kata, aku bagi tahu kamu senarai nama ni, tapi kamu kena rahsiakan, jangan bagi tahu siapa-siapa pun, sahabat lain pun tak boleh bagi tahu. Pernah ada satu ketika Sayyidina Umar, ni zaman Nabi dah wafat, Sayyidina Umar datang pada Huzaifah. Sayyidina Umar ni nak tunjuk betapa dia concern dia ni dalam golongan yang mana, orang beriman ke orang munafik. Dia cuba cucuk Huzaifah ni ya Huzaifah, tolonglah, aku tak nak tahu siapa ada dalam list ni, aku nak tahu satu je, aku ada ke tidak dalam tu tak payah bagi tahu nama, tak apa, kau bagi tahu aku satu je jawapan, aku ada ke tidak dalam tu. Huzaifah pun berat hati, tapi betul juga Rasulullah kata jangan bagi tahu nama, tapi Rasulullah kata tak tak boleh lah tak bagi, kan, maknanya boleh lah nak jawab soalan Umar tu. Jadi Huzaifah kata, jangan risau wahai Umar, kau tak ada dalam senarai tu. Lega Umar, lega. Maknanya di kalangan semua sahabat hanya Huzaifah saja yang pernah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam exact siapa dia orang munafik. Sebab apa? Sebab orang munafik ni tak pernah menonjolkan diri, kan, dalam banyak ayat Quran. Perangai munafik ni ketika dia duduk dengan orang Islam exactly macam kita, solat macam kita. Bahkan ni yang pergi cuba nak bunuh Rasulullah ni tuan-tuan, maknanya dia keluar pergi perang, kan. Nanti kita akan tengok bila Rasulullah balik, memang ada munafik yang tak pergi perang, itu memang dah jelas lah. Sahabat pun tahu, cuma sahabat tak berani nak cakap lah, yang malas, yang cari alasan apa semua ni, ini orang tahu dah perangai-perangai orang munafik ni. Tapi ni yang pergi perang ni, yang dah bersusah payah, berpanas, dengan 700 km dengan Nabi SAW, pun rupanya ada orang munafik. Jadi bermakna mungkin daripada awal tujuan mereka ikut tu memang dah ada niat jahat. Dan sebenarnya daripada hadis ini timbul ini, kalau nak orang kata apa, ni bahas ilmu lah, kita tak perlu cari jawapan lah. Orang Syiah menggunakan hadis ni, ulama-ulama Syiah menggunakan hadis ini menyebut bahawa kalaulah di kalangan semua sahabat ini ada sahabat-sahabat yang macam ini, bolehkah kita mempercayai sahabat-sahabat yang lain? Ini orang perangai orang Syiah ni, dia nak ragu-ragukan kita dengan semua sahabat. Kita akidah kita ahli sunnah wal jamaah, semua sahabat memiliki sifat adil. Jadi kalau dia ada sifat adil, bermakna hadis daripada sahabat kita terima, kan. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat ni maknanya kita terima, kita yakin semua yang berlihat bersama Rasulullah ialah orang yang adil. Syarat perawi yang betul ialah, salah satunya ialah adil. Dan salah satu ciri yang adil maknanya tidak berterusan melakukan dosa dengan sengaja. Jadi orang Syiah kata ni 12 orang dari kalangan sahabat sendiri cuba membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So how can you assure bahawa semua sahabat tidak macam ni? Ni kalau nak inilah, maknanya jawapan-jawapan itu secara ilmiah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui penkhabaran dia kepada Huzaifah dah bagi tahu bahawa mereka ni bukan sahabat macam sahabat yang lain. Ini munafik. Kalau Rasulullah tak bagi tahu, mungkin Huzaifah pun bayangkan kalau kita tak tahu ni. Tuan-tuan bayangkan kalau kita ni jadi Huzaifah, kita tahu di kalangan 30,000 orang tentera mujahidin fisabilillah ni ada 12 orang yang nak cuba bunuh Nabi, tapi tak tahu siapa kita akan hidup dengan suspicious kepada semua sahabat. Bahkan ada ulama ni, saya tak sebut nama ulama tu lah, ada ulama selepas itu dia kata kemungkinan 12 orang ni daripada kalangan sahabat-sahabat yang kibar, sahabat-sahabat yang terkenal. Jadi tapi bila kita cari dalil tak ada sokongan lah kepada tuduhan itu. Dia kata seperti Abu Bakar, Umar, takkan Abu Bakar, Umar nak bunuh Nabi. Tapi ada ulama cakap macam tu. Mungkin dia punya hujah dia simple je. Apa bukti mereka tu bukan? Sebab tak ada siapa tahu kecuali Nabi dan Huzaifah.
So memang peristiwa ni peristiwa yang simple berlaku, tapi menimbulkan satu poin besar dalam memahami situasi Nabi SAW ketika itu. Jadi Ammar bin Yasir dan Huzaifah bila dapat tahu daripada Nabi bahawa itu ialah sahabat, Ammar kata, "Ya Rasulullah, kenapa tidak engkau arahkan je untuk kita cari siapa dia orang-orang ni dan hukum mereka dengan hukuman yang tegas." Pancung cubaan bunuh. Apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kata, "Aku tidak akan ambil tindakan sebegitu kerana nanti orang akan cakap bahawa Muhammad mengambil nyawa sahabatnya dengan tangannya sendiri." Nampak? Ini satu jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang luar tak tahu ni munafik ke ni beriman ke apa. Yang orang luar tahu ni semua sahabat Nabi, ni semua tentera Islam. So Nabi kata sabar. Boleh kalau nak buat masa tu juga kan, cari mana dia 12 orang ni, hukum ketika itu juga. Sebab jauh lagi nak sampai Madinah ni, Aqabah nak sampai Madinah mau 15 hari 10 hari lagi. 12 orang tu ada dalam tentera. So Nabi kata kita masih berada di satu kawasan di mana apa sahaja yang kita buat ketika ini akan jadi modal kepada musuh-musuh kita untuk menjatuhkan kedudukan kita. Jadi ini satu pengajaran besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam jangan bagi modal kepada musuh. Jangan bagi sebab kepada musuh untuk maknanya cari ruang untuk menjatuhkan orang Islam. Itu satu antara sebab lah saya baca kenapa Nabi tak ambil tindakan. Itu satu sebab lah. Yang kedua, sebab walaupun Nabi SAW diberitahu melalui wahyu nama 12 orang ini, tetapi macam mana Nabi nak buktikan secara legalnya 12 orang ni itulah dia orang yang cuba untuk membunuh Nabi. Bukti dari langit ada, tapi Nabi bila nak menghukum, Nabi tetap juga akan mengamalkan undang-undang dengan adil. Bukti atas dunia tak ada. Kalau ada CCTV ke kau ada DNA ke fingerprint boleh lah, tapi tidak ada. Jadi ulama kata disebabkan itu menunjukkan tingginya keadilan Nabi. Walaupun jelas cubaan itu berlaku, Nabi tidak mudah-mudah untuk menghukum. Apatah lagi di kalangan sahabat. Jadi di sini tuan-tuan rahmati oleh Allah menunjukkan kepada kita satu sifat yang jelas, dan sehingga turun ayat Quran surah At-Taubah ayat 74. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa hammu bima lam yanalu, dan orang-orang munafik itu merancang dan berniat berhasrat melakukan sesuatu yang mereka tak dapat nak laksanakan, iaitu nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan kalau buka surah At-Taubah, surah tu penuh dengan ayat menggalakkan ataupun memberi semangat kepada orang Islam untuk berjihad. Pada masa yang sama penuh juga dengan ayat-ayat yang menceritakan perangai orang munafik yang wujud di kalangan orang Islam yang sedang berjihad. Jadi sebab tu ulama kata musuh orang Islam ni ada 5: syaitan, orang kafir, dan salah satunya ialah orang Islam sendiri, orang munafik. Dan Nabi dalam satu hadis, ada dalam Riyadhus Salihin, Nabi sebut syarrun nas, seburuk-buruk manusia ialah orang yang dzu al-wajhain, yang ada dua wajah. Di depan kita wajahnya wajah orang Islam, tapi di belakang kita dia inilah orang yang nak membunuh orang Islam. Nabi kata ini seburuk-buruk manusia, lebih buruk lagi daripada orang kafir. Munafik. Sebab tu dalam Quran innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang munafik itu kedudukan mereka di dalam neraka ialah di tingkatan paling bawah. Tak ada bawah lagi dah daripada orang munafik. Orang kafir, Fir'aun apa semua pun atas lagi daripada orang munafik. Sebab bahaya dan juga kerosakan yang boleh dibawa oleh orang munafik ini sebenarnya jauh lebih dahsyat berbanding kerosakan yang kita boleh tengok terang-terang. Musuh kalau musuh yang terang tak apa, ni musuh di dalam selimut kan. Jadi Nabi SAW mengajar kepada umat Islam, ini satu mindset tuan-tuan, maknanya sifat dan orang
munafik dan tindakan mereka untuk memusuhi Islam sebagaimana orang kafir, membunuh kita, akan wujud sepanjang zaman. Dan ciri-ciri dia, mereka ini orang yang kalau depan kamu mungkin orang paling soleh sekalipun, sampailah Allah bukakan pekung dia lah. Ketika itu baru jadi maknanya kena susah nak cari tu. Tapi Nabi bagilah ciri-ciri, tanda-tanda kan. Bila bercakap bohong, bila berjanji tak tunaikan, bila dia beri amanah dia pecah amanah. Itu dah ciri-ciri lah. Nabi tak kata confirm, Nabi kata ni ciri-ciri. Jadi kalau kita siasat lebih sikit daripada 3 ciri-ciri ni, siasat betul lah tu. Inilah rupa-rupanya orang yang menyebabkan kita orang Islam sekarang ni menderita. Tak payah tunggu orang kafir buat pun, orang kita sendiri. Dan dalam sejarah kita orang Melayu, tuan-tuan, penuh cerita dengan orang macam ni. Orang Melayu Islam jatuh di tangan mereka sendiri, iaitu orang Melayu Islam juga. Bukan orang luar pun. Orang luar tu kira jadi catalyst, dia amplify je. Tapi kalau tak ada watak munafik ni, susah nak rosak Islam di tanah Melayu ni. Jadi ini satu peristiwa yang berlaku dalam perjalanan Nabi SAW pulang. Dan rupanya bila kita baca sebelum lagi, ni kita patah balik sikit, sebelum Nabi balik lagi dah ada rupanya petanda-petanda munculnya orang munafik ni dalam tentera Islam tu sendiri. Sebelum Nabi balik, rupanya ada cerita Nabi hilang unta. Jadi kecoh lah kan, kereta Perdana Menteri hilang kan. Semua orang kecoh lah, duk cari mana lah. Banyak-banyak kereta orang nombor 1 boleh hilang. Nak jadikan cerita lah. Jadi unta Nabi hilang. Jadi sahabat pun pergilah cari. Duduk tengah cari ni, ada seorang sahabat duduk dengan Nabi SAW ketika itu. Jadi tiba-tiba sahabat ni dengar Nabi cakap, Nabi beritahu, ni orang duduk tengah kecoh ni, search and rescue unta Nabi ni. Tiba-tiba Nabi bangun dan Nabi cakap, inna rajulan qal, sesungguhnya ada seorang lelaki di kalangan kita. Bukan dalam kemah Nabi ni, dalam ramai-ramai 30,000 orang tentera ni, Nabi kata ada seorang lelaki yang berkata, ni Muhammad mengatakan dia ni Nabi, dan mengatakan bahawa dia menerima khabar daripada langit. Unta dia sendiri pun dia tak tahu kat mana. Rupanya ada mulut cakap kan. Bukan main lagi Muhammad ni ya. Kata Nabi lah, tahu masa depan, tahu segala daripada langit. Unta hilang tak tahu kat mana. Cakap macam tu je, komen. Tak tahu siapa cakap. Nabi bangun dan Nabi kata ada lelaki yang kata macam ni. Dan kemudian Nabi jawab. Ni kira press statement. Nabi jawab sendiri. Nabi kata apa? Wallahi ma a'lamu illa ma 'allamani Allah. Demi Allah, aku ni tidak tahu apa-apa kecuali segala yang diberitahu kepadaku itu datang daripada Allah. Kalau Allah tak nak beritahu, tak tahulah aku. Wa qad dallani Allahu 'alaiha. Tapi aku nak cakap, sekarang ni Allah dah bagi tahu aku dah unta aku kat mana. Kalau Allah nak, Allah bagi tahu dah. Jadi Nabi pun kata, unta aku sebenarnya ada di satu kawasan, di satu lembah ini, di satu kawasan, dia punya tali dia tersangkut dekat pokok tu. Jadi Nabi kata, cuba korang pergi tengok betul ke tidak. Jadi sahabat pun pergilah, pergi cari, memang betul lah dekat situ untanya. Jadi sahabat yang dengar ni, sahabat yang mendengar nama dia Ammarah. Dia bila tengok, dahsyat ni kan. Jadi dia pun balik kemah dia. Dia bukan kemah situ, dia datang tu kebetulan lah ada duduk dengan Nabi. Jadi dia balik ke kemah regimen dia ataupun batalion, dia kan banyak batalion ni. Dia pun balik. Dia pun cerita lah dekat sahabat-sahabat satu squad dengan dia ni. Tahu tak, tadi Nabi tiba-tiba cerita gini kan. Rupa-rupanya yang bercakap tu ialah lelaki daripada squad dia sendiri. Ada member lain beritahu, ya Ammarah, kau tahu tak siapa yang sebut tu? Kau cerita ni, kau tahu tak siapa yang sebut tu? Ammarah kata, siapa dia? Ni lelaki ni. Member dia dah beritahu, ni lelaki ni lah yang sebut apa yang Nabi cakap tu. Seorang lelaki bernama Zaid. Jadi bila Ammarah dengar macam tu,
Ammarah terus kata, ilayya ibadallah, jauhkan diri kau daripada aku. Ya adu Allah, wahai musuh Allah, jauhkan diri kau dan keluar daripada squad aku ni. Aku tak nak orang macam kau. Engkau orang cakap macam tu pada Nabi, keluar daripada sini. Jadi squad dia pun halau dia sendiri. Dan menurut setengah riwayat, setelah dihalau tu dia bertaubat, dan setengah riwayat lain menyebut dia masih lagi tak kisah, dan akhirnya dia kekal dalam keadaan munafik ataupun menuduh-nuduh Nabi begitu sehingga dia mati. Jadi dalam hadis ni Nabi tak kata dia munafik, tapi yang berani cakap macam ni pada Nabi ni orang macam mana, tuan-tuan? Ni bukan orang kafir, ni dalam tentera Islam ni. Zaid ni dalam tentera Islam. Maknanya apa tujuan dia cakap macam tu? Nak menimbulkan keraguan di kalangan tentera Islam kepada Nabi SAW. Ini pun perangai orang munafik juga. Dan ada juga satu kisah lain di mana ketika orang munafik ni duduk di Tabuk tu, ada juga perangai macam tadi. Ada seorang dua ni duk sebut orang daripada Madinah, merujuk kepada Nabi lah, tak ada pengalaman memerintah ni apa semua, ada hati nak jatuhkan Rom dengan Parsi ni. Celaka ni, celaka. Seorang sahabat mendengar kata-kata ni. Sahabat ni pun pergi report pada Nabi. Ketika sahabat ni sampai nak report pada Nabi, sahabat ni nampak Nabi ke dalam keadaan tengah menerima wahyu. Nabi kalau terima wahyu ada gaya dia tu kan, nampak tengah berat tu. Habis je Nabi terus cakap, aku tahu ada seorang lelaki yang menyebut sekian. Dan kemudian Nabi kata, dan disebut, diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya yang turun ayat tu Allah suruh Nabi cakap, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kamu ni main-mainkan, gelak-gelakkan? Maknanya wahyu turun bagi tahu ada orang yang mempersendakan niat Nabi, visi Nabi untuk menundukkan Rom dan Parsi di dalam kekuasaan Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala suruh tempelak orang-orang yang macam ni. Dan awal ayat tersebut, yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Sebenarnya orang munafik ni sebenarnya risau. Bila dah jadi macam ni, semua yang dia cakap jauh-jauh Nabi tahu. Cakap jauh pada Nabi, semua Nabi tahu. Akhirnya Allah kata, orang munafik ini sebenarnya sangat risau dan sangat berhati-hati. Kalaulah turun satu surah tentang mereka ini yang memberitahu apa yang ada di dalam hati mereka. Maknanya itu keadaan orang munafik ketika itu. Mereka takut terdedah dengan segala pekung, namanya segala orang kata apa, kata-kata buruk, buruk sangka mereka kepada Nabi SAW. Dan antara kemuncaknya ialah peristiwa pelik lah yang berlaku, iaitu cubaan mereka untuk bunuh Nabi SAW. Dan memang pelik, tuan-tuan bayangkan, dengan segala banyak mukjizat mereka pernah nampak, berjalan dengan Nabi ni daripada Madinah sampai ke Tabuk, makan minum dengan Nabi, bahkan sebelum tu hidup dengan Nabi 9 tahun, duduk di Madinah bersama dengan Nabi. Tengok segala mukjizat ni, dia boleh ada hati nak bunuh tu. Tak tahu dia cuba nak bunuh siapa ni. Jadi kadang-kadang kita pelik, macam mana boleh ada manusia macam ni. Maknanya sebab itulah kita faham betul lah Allah kata, layaklah orang ni hati dia mungkin lagi busuk daripada orang kafir. Pasal orang kafir ni kadang setengahnya mungkin jahil. Kalau dia duduk dengan Nabi, hidup dengan Nabi, mungkin jadi Islam. Ni orang munafik dah lihat segala mukjizat, dah lihat segala kebenaran, dia masih rasa alah bullshit lah semua ni. Macam itulah bahasa mudah kan. Dan dia sanggup cuba untuk membunuh Nabi SAW. Poin saya nak bawa tuan-tuan, orang macam ni ada di kalangan kita juga pada hari ini. Pelik pelik. Berapa ramai ustaz ceramah, berapa banyak buku tulis pasal Islam, berapa banyak orang ni juga yang walaupun dah mendengar semua ni, dia boleh ada usaha untuk menghancurkan Islam sendiri. Ada di negara kita, ada di negara-negara umat Islam, dan mereka ni berpakat dengan musuh-musuh Islam yang lain. Tu kalau nak ceramah, satu ceramah lain panjang. Pasal gitu pun antara kajian saya, pusat kajian kami, kita tak kata dia munafik, tapi kita nak faham orang-orang macam ni, apakah usaha mereka untuk menghapuskan Islam dari dalam, supaya kita boleh buat strategi menghalang.
dan mengatasi usaha-usaha yang mereka lakukan. Jadi itu satu kisah lah yang berlaku dalam perjalanan Nabi SAW pulang daripada Tabuk menuju ke Madinah. Ni jam ni tak betul kan? Ha? Oh, dia punya waktu Isyak 7.43. Jadi Isyak masuk ke berapa sebenarnya? 8.43, 10 minit ni. Baik. Okey, kita sambung habis sikit ni Lalu kemudian apabila selesai peristiwa tersebut, Nabi SAW meneruskanlah perjalanan bersama dengan sahabat, sampailah ke Madinah. Dan apabila sampai ke Madinah, bila dah at the horizon, dah start nampak gunung-gunung Madinah, Nabi SAW pun menyebut, hadhihi Tabah, inilah dia Tabah. Tabah ni nama kepada Madinah. Madinah ni nama lain dia Taibah ataupun Tabah, tempat yang baik. Taib ni baik tempat yang baik, yang diberkati, yang mulia. Dan Nabi kata alhamdulillah sampai dah. Hadhihi Tabah, nak 50 hari berjalan ni rindu balik kampung halaman. Hadhihi Tabah. Dan kalau orang daripada utara Madinah datang ke Madinah, apa yang pertama dia akan nampak? Kalau tuan-tuan dah pernah pergi, tuan-tuan akan tahu akan nampak Gunung Uhud. Gunung Uhud inilah yang menjadi penanda orang tu dah start sampai ke Madinah. Jadi Nabi sebut wa hadza Uhud. Dalam keadaan sangat gembira Nabi sebut wa hadza Uhud, jabalun yuhibbuna, gunung yang mencintai kita, wa nuhibbuhu, dan kita juga mencintai dia. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ulama bincang ni, apa makna ni? Kenapa Nabi kata inilah dia Gunung Uhud yang kita mencintainya dan dia mencintai kita? Kita mencintainya boleh faham lagi lah kan, kita suka dengan mungkin gunung ataupun tumbuh makhluk, objek itu ada jasa pada kita. Apa jasa Gunung Uhud tuan-tuan? Dalam perang Uhud, Gunung Uhud ni lah antara pertahanan semula jadi umat Islam. Kalau bukan sebab Gunung Uhud, mungkin lagi teruk kesan kepada umat Islam. Itu salah satu contoh jasanya. Tapi ulama bincang macam mana pula gunung tu nak mencintai kita. Gunung ni benda, kalau bahasa Arab panggil jamad, objek bukan hidup kan, non-living object. Adakah non-living object boleh memiliki perasaan? Boleh mencintai, boleh sedih, boleh takut. Jadi ulama bincang makna Nabi sebut sini ni cinta betul ke ataupun satu metafora sahaja. Dan akhir sekali ulama simpulkan Nabi memaksudkan cinta yang betul. Memang sayang betul. Nabi sayang dengan Gunung Uhud, dan Gunung Uhud ni memang sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sayang dengan umat Islam. Kenapa? Antara contoh ulama bawa hadis satu peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik Gunung Uhud bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Jadi ketika Nabi naik berempat ni, gunung tu bergegar, excited. Bergegar sebab farhan, suka, seronok, excited Nabi naik atas dia. Dan ketika bergegar gitu, Nabi pun letak tongkat Nabi di atas gunung tu, dan Nabi berkata, tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya yang berada di atasmu ini ialah seorang Nabi, seorang Siddiq, dan 2 orang syahid. Siapa dia? Nabilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, As-Siddiq Abu Bakar, 2 orang syahid, maknanya Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Masa tu Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman hidup lagi tu. Kalau kita dengar, itu kesudahan aku punya. Ini antara kelebihan Nabi menceritakan apa yang akan berlaku kepada sahabat. Jadi maknanya Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman somehow dah ada gambaran tentang penghujung hidup mereka. Maknanya mereka akan mati terbunuh. Dan memang betul lah kan? Tapi nak ceritanya Nabi beritahu kepada Uhud, tenang, yang ada atas kau ni bukan orang lain
kan, aku ni. Jadi kecintaan Nabi kepada Uhud adalah satu kecintaan yang mungkin yang first kali kecintaan yang tabi'i yang ada pada seorang manusia. Kita bila balik kampung kan, kalau orang Kedah kata, bila sampai nampak bendang balik tu, ada satu perasaan kan, rindu nak tengok balik kan, benda-benda yang kita membesar dengan dia, yang selama ini menjadi persekitaran yang membentuk kita kan. Hatta macam saya ni pun yang membesar di bandar saya tak ada nak bendang ke apa, membesar tu memang bangunan sajalah. Bila balik rumah mak saya di bandar, di Damansara tu kan, bila sampai kawasan tu kita rasa kan satu perasaan, kalau macam dululah saya belajar di Mesir dulu, bila balik tu touchdown je sampai kat Malaysia tu, satu perasaan tabi'i, kecintaan kita kepada alam yang membentuk kita ni. Itu maknanya mungkin apa yang Nabi rasa. Tapi yang kedua ialah kecintaan Nabi kepada Uhud yang menolong dan bersama Nabi dalam dakwah Nabi SAW. Sebagaimana hari itu kita baca cerita bulan pun bagi lampu pada Nabi bagi lampu kepada sahabat, seladang pun sebahagian daripada misi Sayyidina Khalid. Maknanya alam yang ada ni, cintanya mereka kepada Islam, cintanya mereka kepada risalah tauhid, sehingga mereka nak bersama-sama menjadi sebahagian daripada usaha ini. Dan mereka menghargai usaha ini sebab dengan tertegaknya risalah tauhid inilah alam ni pun merasa tenang. Pokok rasa selamat, kalau kata namanya, dalam satu tempat yang dijaga oleh orang-orang yang taat kepada Allah, pokok rasa selamat, batu rasa selamat, binatang pun rasa selamat. Jadi nak cerita tuan-tuan, alam ini dengan kita, hubungan dia ialah hubungan yang sama. Hubungan bahawa mereka faham bahawa risalah yang Allah SWT turunkan, agama yang Allah turunkan ini ialah agama yang bukan sekadar untuk manusia, tetapi yang merupakan juga keselamatan kepada semua sekalian alam. Ini satu perkara yang penting ni kita nak kena faham. Jadi kalau macam contoh berlaku bencana kadang contoh orang bincang kan, itu orang bincang bila berlaku gempa bumi di Turki, kata adakah ini kemurkaan Allah, adakah ini kerana tangan-tangan manusia yang merosakkan alam, ataupun adakah ini ialah satu perkara yang natural, pergerakan plat tektonik yang bertembung, yang mana pasti berlaku, sama ada di situ ada orang yang buat maksiat ataupun ada orang yang soleh, tetap akan berlaku gempa bumi. Betul. Tetapi seorang yang beriman, kita melihat dan kita faham bahawa sekiranya seluruh alam ini kembali kepada tauhid, maka di situlah letak, maknanya keharmonian alam ini dengan manusia akan berjalan cantik. Dia umpama macam mana nak cakap ya, macam kereta api duduk atas track lah. Maknanya bila kita ni ikut Islam, bila manusia ni ikut Islam, semua benda dia akan berada pada landasan yang betul. Wa kullun fi falakin yasbahun. Semua benda ada dia punya orbit dia, ada dia punya aturan dia. Bila once manusia ada benda dilanggar, ada maksiat, tak ikut perintah Allah dan sebagainya, dia sebenarnya keluar daripada orbit. Ni mungkin gambaran mudah. Jadi bayangkan bulan lari sikit daripada orbit 1 degree je, apa jadi pada bumi? Air jadi tak betul kan, pasang surut ombak jadi tak betul, gravity lari, umpamanya begitulah. Jadi sebenarnya alam sangat mengharapkan manusia ni taatlah pada Allah. Mereka dah taat dah, mereka bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum, walaupun kita tak faham tasbih mereka, tapi alam ni dah taat dah kepada Allah. Dan mereka berharap manusia ni satu-satunya makhluk yang Allah bagi pilihan, ikhtiar, boleh pilih nak taat atau boleh pilih tak taat. Tolonglah taat, kerana keselamatan kami bergantung kepada ketaatan manusia. Saya sembang dengan seorang ahli biologi. Dia kata antara kelebihan Malaysia ni ialah kepelbagaian spesies. Hutan kita boleh mengandungi spesies yang jauh, pelbagai, variety. Sebab hutan kita hutan yang tidak hilang. Kalau hutan tempat-tempat lain, macam tuan-tuan pergi Australia, dia akan terbakar kan. Ada masa musim panas normal kan, bila panas dia akan terbakar. Jadi maknanya hutan-hutan di tempat lain umur dia biasanya bukan umur yang panjang. Tapi di negara kita ada hutan yang umurnya dah mencecah 150 juta tahun. Kat mana tuan-tuan? Baru saya pergi hutan Royal Bloom. Kat Greek tu kan, hutan Royal Bloom umurnya 150 juta tahun, mengandungi
spesies burung enggang sahaja di situ ada 10 jenis. Saya baru tahu. Saya duk ingat enggang kat Sarawak Rupanya kat Greek tu ada burung enggang. Bukan satu jenis, 10 jenis. Enggang saja dah 10 jenis. Tu tak usah ceritalah benda-benda lain lagi dan sebagainya. Tapi bila manusia bila manusia, contohnya bila kita ni buat pembalakan misalnya kan, kita ni ada berlaku rosakan kepada iklim dan sebagainya, bila hilang satu je spesies, sebenarnya kita kerugian satu fungsi daripada alam ni. Sebab setiap spesies Allah jadikan ada fungsi tersendiri. Jadi bila kita tarah hutan, bolehlah tanam balik pokok kan, tapi kepelbagaian spesies tu takkan dapat dah. Ada orang kata, okey lah ustaz, kita tebang balak, kita tanam balik pokok balak baru. Betul. Yang hilang bukan pokok je yang hilang, ialah biodiversity, kepelbagaian spesies yang hilang bersama dengan hilangnya hutan tersebut. Jadi bayangkan dah berapa, tak tahulah, kalau kata di Malaysia ni dah berapa spesies pupus, beratus-ratus, maknanya situ beratus-ratus fungsi alam kepada kita telah pun hilang daripada hidup kita. Jadi Nabi SAW memberi kita satu makna yang sangat mendalam kepada frasa cintailah alam. Maknanya cintai alam ni bukan sekadar nakkan udara segar, nakkan kecantikan, tapi sebenarnya kita saling perlu bergantung. Dan inilah kalau nak rasa indahnya Islam, kita kena menjaga alam ni, baru nampak kan? Dan di sinilah mengakhiri, mungkin dah azan. Azan dulu. Azan dulu. Saya nak sentuh sikit je lagi, tapi tak apa, kita azan dulu. Saya nak tambah sikit je lagi daripada isu tadi tu. Bila Nabi SAW masuk ke kota Mekah, membuka kota Mekah, apa Nabi sebut? Semua yang ada dalam haram Mekah ini tak boleh disentuh, termasuklah pokok-pokoknya, termasuklah binatang-binatang yang ada dalam Al-Haram, Baitullahil Haram. Saya sebut sikit sebab pasal kita masuk musim haji ni. Mungkin hari-hari duduk pasar, duduk tengok Kaabah kan. Ada satu benda yang kita kena renungkan. Kenapa Nabi sebut begitu? Maknanya Nabi kata, kalaulah pokok-pokok pun tak boleh nak sentuh, apatah lagi contohnya pergi tarah bukit-bukit yang ada di kota Mekah. Sekarang ni setahu saya banyak yang ditarah lah. Kalau tidak, mana ada tempat kan? Pasal Mekah ni satu kedudukan, kalau kita tengok geografi dia, satu lembah yang sebenarnya kecil je. Yang rata tu kecil, banyaknya lereng-lereng di celah-celah gunung dan bukit kan. Itu geografi kota Mekah. Kalaulah nak buat hotel-hotel yang besar tu, memang akan ada gunung-gunung yang diratakan. Kalau pun bukan gunung yang besar, gunung-gunung hak kecil-kecil lah. So Nabi kata pokok pun jangan sentuh. Maka apatah lagi lah dengan bukit dan gunung. Jadi saya pun duk fikir, kenapa agaknya kota Mekah ni Allah jadikan di tempat yang macam tu, tempat yang Allah minta semua makhluk, semua manusia datang ke situ, ya'tina min kulli fajjin amir. Semua manusia datang dari seluruh penjuru dunia nak datang ke situ, tapi satu tempat yang secara geografinya bukan tempat berkumpul. Tak tahulah betul ke tidak kan. Kalau tempat berkumpul misalnya, banyak lagi tempat lapang dekat gurun Sahara ke mana kan, yang lapang itu kumpul lah 3-4 juta pun tak ada masalah. 5 juta, 10 juta, 23 juta. Anggaran kerajaan Saudi pada tahun 2030 mungkin jemaah haji cecah 23 juta setahun. Logik tak tahulah. Jadi atas unjuran tu dia kata, kita kena expand, buat hotel. Cuma soalan saya tu, dia bertembung sikit dengan apa yang Nabi SAW sebut. Betul ke sebenarnya yang kita duk bangun Mekah sekarang ini selari dengan apa yang Allah SWT nak? Kalau Allah nak, boleh sahaja Allah jadikan Kaabah ni di tempat lain, betul tak? Tempat yang lapang. Punya banyak tempat lapang atas muka bumi ni. Tapi kenapa di kawasan itu, kenapa di kawasan berbukit itu, yang berbatu-batu itu yang Allah pilih? Yang menarik, saya pernah baca satu ulama kata, mungkin barangkali hikmahnya ialah Allah nak kita faham bahawa keberkatan teragung yang boleh seorang manusia rasai, kebahagiaan teragung, satu perasaan
inner peace yang paling dahsyat manusia boleh rasai tidak perlu kepada sebarang binaan-binaan yang luar biasa. Kamu boleh rasainya dengan hadir di satu tempat yang kontang, yang berbatu, dan sebenarnya not suitable for habitation pun, tidak sesuai pun untuk habitat manusia. Kan Siti Hajar sendiri sebut, kenapa tinggalkan kami di tempat yang tak ada orang nak duduk ni, punya banyak tempat yang ada pokok, ada sungai, kenapalah kat sini kau tinggalkan kami wahai Ibrahim. Dari zaman tu kita dah faham Mekah ni bukan tempat yang sesuai untuk habitat manusia, not habitable. Kenapa itu dipilih? Mungkin hikmahnya ialah Allah nak ajar pada kita. Dan Allah sebut, wa man dakhalahu kana amina, barang siapa masuk ke kota haram akan merasa ketenangan, keselamatan yang luar biasa. Dan ketenangan dan keselamatan itu tidak tergantung kepada semua binaan-binaan yang kamu buat, kalau kamu faham. Tapi itulah, saya rasa hari ini mungkin orang tak faham agaknya. Kan? Betul-betul depan Kaabah tu dah ada satu clock tower, kan? Lagi tinggi daripada Makkah tu sendiri. Sehingga kalau hari ini datang ke Makkah bersaing, perhatian kepada Kaabah tu bersaing dengan perhatian kepada clock tower, kan? Nabi sebut an-nazar ilal Kaabah, pandang Kaabah tu sendiri dah satu ibadah. Tapi hari ni dah banyak benda kena pandang. Selain daripada Kaabah, ada clock tower nak pandang, ada Burj tu, ada hotel ini, ada mall itu. Selain daripada Kaabah, tambah pula yang kat Riyadh pula dibuat lagi apa dan sebagainya, hilang. Jadi binaan Kaabah masih ada, tetapi roh Kaabah, roh Baitullahil Haram telah hilang daripada umat Islam pada hari ini. Dan Allah sebut, kan, inna awwala baitin wudi'a linnas, tempat pertama yang Allah jadikan untuk didiami manusia ni atas muka bumi ni, setengah ulama kata daratan pertama. Awwala baitin wudi'a linnas lalladhi bi Bakkah, iaitu di Kaabah tu, mubarakan, diberkati, wa hudan, dan ianya satu petunjuk. Satu petunjuk kepada manusia, how should you understand urbanization. Adakah membangun dan membandarkan satu tempat itu ialah dengan binaan-binaan, atau sebenarnya apa? Apakah falsafah menghidupkan satu tempat? Umran, menghidupkan satu tempat ni apa makna dia sebenarnya? Dengan binaan-binaan, atau sebenarnya sesuatu yang menyebabkan kita boleh rasa menjumpai makna hidup kita di situ. Sehingga hari ini orang kalau datang Kaabah, saya pernah tanya adik saya baru ni balik umrah, Madinah, Makkah, mana satu lagi seronok? Dia kata Madinah. Oh, tenang, sejuk. Walhal sepatutnya ya sepatutnya lah, kalau ikut hadis Nabi, di Mekah jauh lebih dahsyat sepatutnya kita rasa berbanding di Madinah dan di tempat-tempat yang lain. Kerana Mekah ialah center of the 7 petala langit dan 7 petala bumi. Ketika tuan-tuan menapak kaki ke dalam Kaabah itu, kata Nabi SAW, al-haram haramun muna'un. Haram itu ialah sesuatu tempat yang berada di tengah-tengah as-samawati as-sab'i, 7 petala langit, wal aradin as-sab'i, dan 7 petala bumi. You are at the center of the universes. Bukan sebarang tempat. Patutnya di situlah kita merasai. Tapi hari ni yang kita rasa tu serabut, wallahu alam. Mungkin sebab kita tidak faham alam dan juga geografi, dan mana Allah sebenarnya minta kita fikir betul-betul kenapa di situ letaknya Kaabah. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita peluang insya-Allah untuk kita dapat kunjung semula ke Baitullahil Haram, dan kita dapat bersama-sama dengan para jemaah yang menunaikan haji mendapat pahala Arafah insya-Allah, dan menunaikan menyambut hari raya Aidil Adha insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.